Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Ramzi Hamzah, Penolong Rektor UiTM Kampus Berkah. Yang berusaha, Ustaz Izlan bin Abdul Halim, Penolong Pegawai Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam UiTM Cawangan Pulau Pinang. Puan Syakira binti Abdul Rahman, Penasihat Kelab Ikatan Kasih Rukun Anak-Anak Melayu. Saudara Muhammad Syahabuddin bin Sahani, Timbalan Pengarah. Persilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tegak merendam si pohon senar, datang merpati hingga di dahan. Seutai kata penuh bermakna, salam perkenalan saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ukhuwah kepada semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Ramzi Hamzah, Penolong Rektor UiTM Kampus Berkah. Yang berusaha, Ustaz Izlan bin Abdul Halim, Penolong Pegawai Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam UiTM Cawangan Pulau Pinang. Puan Syakira binti Abdul Rahman, Penasihat Kelab Ikatan Kasih Rukun Anak-Anak Melayu. Saudara Muhammad Syahabuddin bin Sahani, Timbalan Pengarah Kelab Ikram. Saudari Syifa binti Abdul Halim, Pengarah Program Forum Pemantapan Pribadi Remaja Muslim. Encik Syamil bin Muhammad Saleh, Imam Muda Muhammad Ashraf bin Muhammad Rizwan, serta para pelajar daripada Maktab Rendah Sains Mara Transkrian Pulau Pinang. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat bersama-sama kita semua berkumpul di bawah satu pokok di Dewan Besar UiTM Cawangan Pulau Pinang ini bagi menjayakan program forum yang bertajuk Pemantapan Pribadi Remaja Muslim Anjuran Kelab Ikram UiTM Cawangan Pulau Pinang. Tanpa membuang masa lagi, marilah bersama-sama kita menadah tangan, memanjatkan kesyukuran dan memohon izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar merahmati dan memberkati majlis kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dijemput Saudara Muhammad Taufik bin Mat Arifin bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul 'alim, innaka sami'un 'alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul 'arsyil 'azim, innaka al-barru jawadul karim. Ya Allah, Engkau-Lah yang mempunyai segala kepujian, Engkau-Lah yang berhak menerima segala kepujian, Engkau-Lah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkau-Lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkau-Lah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Suci ya Rahman dan Rahim kata majlis forum pemantapan pribadi remaja Muslim yang diadakan pada hari ini
Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya dengan lancar. Ya fa'alu mimma yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celaka majlis kami, dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami segera serah untuk segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita pada hari ini diberkati dan dirahmati hendaknya. Seterusnya, majlis diserahkan kepada moderator, iaitu saudara Muhammad Shah Fazli bin Manzil, untuk mengenalikan forum kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Pertama-tamanya mari kita merafatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita berada dalam dewan yang serba indah ini, dewan yang menjadi kebanggaan pelajar-pelajar UiTM Pulau Pinang. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita menghadiri satu forum yang telah dianjurkan oleh Ikatan Kasih Rumpun Anak-anak Melayu, iaitu IKRAM UiTM Pulau Pinang. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan, kita akan mengupas satu tajuk yang akan menceritakan, yang akan membincangkan tentang remaja pada hari ini, iaitu pemantapan peribadi remaja Muslim. Di mana kita semua ini adalah manusia yang di mana kita akan melalui satu zaman usia, peringkat usia yang kita kenali sebagai remaja. Jadi pada hari ini kita menjemput dan kita mengalu-alukan kehadiran adik-adik kita daripada MRSM Transkrian. Jadi terima kasih. Dan hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa khabar pada hari ini? Tidak dengar. Kita seperti tak ada orang dalam dewan ini. Apa khabar? Sekali lagi, apa khabar? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita datangkan khas khusus untuk program ini dua orang ahli panel yang amat-amat kita kenali, yang amat kita nanti-nantikan beberapa hari kebelakangan ini. Jadi insya-Allah saya akan perkenalkan panel kita yang pertama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Ashraf bin Rizwan, juara Imam Muda musim pertama. Assalamualaikum Ustaz. Jadi panel kita yang kedua, saudara Muhammad Syamril bin Saleh, atau lebih kita kenali sebagai Syam Kamikaze. Sedikit tepukan. Okay. Jadi insyaAllah saya akan mungkin kita gunakan gelaran Abang Syam, mungkin boleh? Abang Syam, terasa sedikit muda Abang Syam kita pada hari ini. Dan memang muda pun kan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan memulakan program kita, forum kita dengan saya tertarik untuk menceritakan satu kisah di dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang pemuda, yang Allah khususkan surah ini tentang pemuda-pemuda yang di mana mereka ini mempunyai keutuhan iman. Walaupun mereka menghadapi berbagai cabaran dan godaan, mereka meneruskan hidup mereka dengan keyakinan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh uraikan sedikit apa yang kita katakan sebagai peribadi seorang Muslim yang dikaitkan dengan remaja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Terima kasih Abang kita, Abang moderator kita. Nama, kata nama Muhammad Syah dan Muhammad Syam juga. Tak ada Muhammad, ada kami kazi lah. Yang tu saya kalah lah. Yang saya hormati kedua-dua orang yang berada di atas tentang. Juga bersama dengan kita pada malam ni Timbalan Rektor, ya, ada juga penasihat kepada Kelab Ikram, Ikatan Kasih Rohani Rumpun Anak Melayu. Alhamdulillah. Ada juga Al-Fadhil Ustaz. Saya nampak janggut dia Ustaz lah. Ya, kalau bukan Ustaz pun kira Ustaz lah Ustaz lah. Dan juga pengarah dan AJK Ahli Jawatankuasa. Seterusnya mahasiswa, mahasiswi Universiti Islam, Universiti Teknologi Marah. Alhamdulillah, syukur kita pada malam ni. Ya, biasalah, dia masih lagi mood raya. Selamat Hari Raya yang ke-15, ya, 16. Masih mood raya dengan baju Melayunya semua ada sekali. Kita syukurlah Allah pilih kita untuk datang dalam satu majlis zikrullah. Ini majlis kedua saya selepas raya. Yang kita lepas raya ni banyak cuti nah. Relax, tetapi jemputan yang sudah lama daripada UiTM Penang ni, maka kita datang dan melihat, berjumpa dengan mahasiswa dan mahasiswi yang dipilih oleh Allah. Allah yang pilih datang sini, bukan makhluk yang pilih. Kalau Allah pilih untuk datang, tiada siapa yang boleh halang. Kalau Allah kata tak boleh datang, AJK pun takkan boleh datang. Kalau Allah kata tak boleh datang, kita ada kereta, kita ada kesihatan pun takkan datang. Yang datang itu orang yang sakit, yang datang itu orang yang jalan kaki. Sebab yang nak pilih itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa memilih ada pada Allah. Dan kita kena tahu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ni macam-macam. Allah kalau sayang kepada hamba dia, dia sayang dekat kita. Dia bukan bagi kepada kita makan, dia bukan bagi kereta pada kita, bukan bagi minum pada kita, bukan bagi keperluan kita atas muka bumi. Tapi Allah kalau sayang dekat kita, Allah akan bagi keperluan kita di hari akhirat. Di atas muka bumi, kalau Allah bagi nikmat itu dipanggil Ar-Rahman, pemurahnya Allah. Allah murah, Allah bagi, ambil kau nikmat atas muka bumi ni. Sebab tu bila kita tengok orang yang tak beriman kepada Allah pun nikmatnya pun lebih daripada kita. Sebab itu pemurahnya Allah. Tapi bila Allah bagi rasa taat kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, itu merupakan Allah sayang kepada kita. Sebab itulah kita syukur pada malam ni Allah yang pilih kita untuk ada bersama dalam program yang cukup baik. Dan ada perkongsian insya-Allah daripada Abang Syam. Abang Syam ni dulunya Jebon. Sekarang ni lagi ustaz daripada saya. Saya tak pergi kebiar, malu saya. Kemudian dan malam ni pula kita nak cerita tentang remaja, orang-orang muda. Ya ma'syarasy syabab. Dalam Quran bila sebut tentang remaja, Allah banyak menggunakan kalimah fatayat, fityan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu anak-anak muda. Anak muda itu siapa? Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu, mereka itu beriman kepada Allah, bi rabbihim wa zidnahum huda.
Kemudian Allah tambah bagi mereka hidayah petunjuk. Ini cerita Allah gunakan perkataan orang muda. Sebab Ashabul Kahfi asalnya orang yang tak kenal satu sama lain, anak-anak ahli korporat, mereka ni tak kenal. Tapi bila mana mereka kullan nad'u min dunihi illa, aku tidak akan menyembah Tuhan selain daripada Allah. Dia cakap kepada raja, yang ni pun tengok, yang ni cakap kepada raja, aku beriman kepada Allah, aku tak beriman kepada engkau raja. Yang ni pun cakap, aku beriman kepada engkau, aku beriman kepada Allah, aku tak beriman kepada engkau wahai raja. Baru tengok, oi, satu kepala kita ni. Bila dah jadi satu kepala, tujuh orang ini diangkat oleh Allah menjadi pemuda yang sangat hebat sehingga diberi petunjuk oleh Allah. Allah guna perkataan pemuda fatah. Dalam hadis pula Nabi guna perkataan syabab. Ya ma'syar syabab. Antaranya lagi Nabi sebut yauma la zilla illa zillu, pada malam, pada hari di mana tidak ada naungan melainkan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan. Antaranya wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang mana mereka ingin kuat kepada Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, pemuda-pemuda yang mana mereka ni sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Allah puji orang muda dan Nabi juga memuji-muji orang muda. Hari ini kebanyakannya orang muda. Dalam dewan ni orang muda banyak. Siapa yang dah kahwin? Angkat tangan. Yang dah kahwin tak nak budak. Siapa yang dah kahwin? Angkat tangan. Seorang ya? Tak apa Ustaz, tak apa. Tak apa. Jangan risau, orang rumah tak ada. Siapa yang dah kahwin dah? Angkat tangan. Laki dah lagi. Prof, boleh tak kahwin waktu belajar? Boleh. Dibenarkan ke digalakkan? Tak digalakkan. Tak ada dalam peraturan lah. Kalau nak kahwin, kahwin lah. Oh, jadi saya sedang bercakap dengan orang-orang yang muda tanpa berkahwin. Tidak berkahwin. Tak apa. Ni orang muda tak berkahwin ni, faedah dia lain. Sebab kita pun pernah jadi orang muda. Macam pernah duduk zaman muda kan? Kan? Kalau siapa tak pernah duduk zaman muda, macam mana dia boleh hidup zaman tua? Kita kena faham naluri orang muda. Seperti Nabi faham orang muda. Nabi faham orang muda. Nabi kenal orang muda. Allah pun faham orang muda. Sebab itulah dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah cerita ada sahabat yang pernah menyebut. Sahabat sebut ni, aku ni hampir-hampir aku memenggal kepala-kepala orang kafir yang tua-tua. Waktu dalam peperangan, bila ada tentera musuh, aku hampir-hampir nak penggal kepala orang kafir yang tua. Yang muda aku tak penggal. Sebab aku tahu kalau aku tawan tak lama lagi dia akan masuk Islam. Hampir-hampir begitu kata sahabat Nabi. Sebab mereka faham orang muda ini mudah berubah. Orang muda mudah berubah. Kalau kita tengok pada zaman kita darjah 4 dulu, contoh, kita pergi sekolah pun berbedak tak muka kan, sikat rambut, elok minyak rambut. Darjah 6 masih lagi nak, kalau nak bercinta pun kalau orang beritahu suka kat dia tu kan, kita oh tak ada, aku tak suka kat dia. Betul tak? Sampai darjah 6. Masuk darjah 1 kita mula seronok sikit. Faham tak darjah 1? Form 1 memang ayah okay. Form 1 masuk Form 1, rambut tu mula jadi lain sikit dah kan. Dulu sikat lain. Dia waktu tu zaman Leonardo DiCaprio. Dia sikat belah tengah. Sikat belah tengah elok, buat GQ. Smart dia. Masuk tingkatan 2, dia mula nak jadi macam hip-hop sikit. Masuk tingkatan 4, dia tak rock, hip-hop tak best, tak rock. Dia jadi gothic sikit. Boleh. Masuk tingkatan 5, dia baik sikit. Dia dah sikat belah tengah tadi. Sikat belah tengah sejemah dia lah. Sikat elok-elok. Nampak smart sikit, mak bunga pula. Masuk universiti, diploma, masuk metrik kan. Dia tukar pula style. Tukar style dia jadi
Ha? Korea pula. Depok mah betul tu. Dia masuk sikit main dekat UiTM ni, dia jadi Gangnam. Gangnam. Tadi Abang Syam kata kita Gangnam style kat sini. Dia berubah, betul tak? Kita berubah dengan mudah. Daripada rimau tukar berhenti, kejap jadi rock kapak, kejap jadi black metal. Kalau kita patah balik pula pada zaman kanak-kanak, baby. Tahu baby? Baby lah. Baby yang betul-betul baby. Bukan baby sayang abang. Baby tu, waktu dia jadi baby, saya ada anak seorang baru. Ada anak. Tak tahu siapa ajar kepada dia. Dia pusing untuk meniara. Lepas dia meniara, dia mula merangkak. Lepas dia merangkak, dia nak berdiri, dia akan pegang kursi, dia capai, dia berdiri. Dia jatuh, dia bangun. Jatuh, dia bangun. Saya pernah fikir, siapa ajar dia meniara dahulu, lepas tu merangkak, lepas tu nak berdiri, pegang kursi, siapa ajar? Mak saya pula. Bini saya tak pernah buat demonstrasi pun. Nak pusing, okey, pandang kanan, tak ada. Tak pernah. Tapi kita boleh berubah. Zaman tidak ada pakar motivasi, kita jatuh. Baby jatuh, menangis. Tak ada pada dah kamsah. Bangun, semerenang kamu, bangun. Jatuh, bangun. Kita tengok, dia boleh berubah. Baby mudah berubah. Orang muda juga mudah berubah. Tetapi kenapa ada hadis? Kamu kena tengok pada usia 40 kamu. Bagaimana usia kamu ketika umur 40? Kamu akan tahu sehingga penghujung usia kamu bagaimana. Maksudnya kalau nak berubah ketika bila? Muda. Ketika muda. Kita perlu berubah ketika muda. Sebab waktu muda kita mudah untuk berubah. Kalau selepas ini ada orang tanya, Ustaz, saya susah nak berhijrah. Jawapan dia, tak susah kalau sekarang. InsyaAllah, janganlah kamu nanti tunggu sampai ketua baru nak berubah. Sebab orang muda, dia ada sesuatu di dalam hatinya, ada sifat agresif yang Nabi tahu. Sebab itulah Nabi tak pernah bagi tugas kepada orang-orang tua. Pada zaman Nabi SAW, Nabi bagi kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Maktum, Umar Al-Khattab. Kebanyakannya mereka menjadi, kalau ketua pun, ketua yang boleh memberi nasihat, penasihat. Tapi untuk Rana, Tha'labah bin Abdul Rahman. Untuk pergi ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Kamu pergi. Untuk hantar ke Yaman, Mu'az bin Jabal. Hantar orang muda. Tapi untuk orang yang sudah tua, dia hantarnya mereka itu sebagai penasihat. Sebab orang tua-tua ni dia pengalaman banyak. Tak kira marahlah Profesor Irfan. Kalau dia tak muda lagi. Dia takut. Orang kata apa? Orang yang tua dia berpengalaman. Tapi orang muda dia ada sifat agresif. Dia boleh berubah dan dia boleh menjadi baik. Dan kalau dia menjadi baik ketika muda, dia menjadi baik yang sangat agresif pada kebaikan. Ini kita berapa minit ni? Sampai bila tahu? Jangan saya cukup setakat tu kot. Abang Syah pun 5-10 pelik ada tak sabar nak pergi kita. Jadilah Allah Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Jangan Ustaz. Jadi saya tengok tadi Abang Syah duduk tengok Ustaz, duduk tengok Ustaz. Dia kata bila Ustaz berhenti. Tak sabar tu. Jadi mungkin kita kenali sebagai Abang Syah dulu adalah seorang penggoreng gitar terhebat. Penggoreng gitar, penggoreng besar. Jadi mungkin Abang Syah boleh kongsikan sedikit kisah penghijrahan Abang Syah. Dan macam mana penerimaan sahabat-sahabat keluarga Abang Syah sendiri. Dan kalau kita tengok sekarang ni kebanyakan orang yang nak berubah, dia menghadapi pelbagai pandangan orang.
persepsi orang lain. Ada yang kata dia ni hipokrit. Kau berubah ni sekejap saja. Kau berubah ni tak lama pun. Kau tipu-tipu je nak berubah, main-main. Jadi macam mana kita nak hadapi semua tu? Silakan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator Al-Fadil Ustaz Ashraf yang saya hormati, Timbalan Rektor Div Kehormat Al-Fadil Ustaz di depan saya. Tidak lupa juga kepada pengarah program dan seluruh AJK serta adik-adik muslimin muslimat yang Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi kita peluang limpah kurnia dan rahmatnya untuk kita berhimpun di dalam dewan ini pada malam ini untuk berkongsi-kongsi cerita, insya-Allah. Saya bukan ustaz, baru nak start. Jadi saya cubalah berkongsi dari perspektif saya sebagai bekas Jepon. Saya juga pernah muda, saya tahu macam mana agresif dia, macam mana ustaz sebut tadi, menjadi orang muda. Jadi sedikit pengenalan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak berapa nak kenal saya. Saya cerita sikit latar belakang saya. Saya ni memang lahir dalam keluarga muzik. Bapa saya ialah cikgu saya dalam muzik, main gitar dan main trompet. Trompet tahu trompet? Mak saya main saxophone. Saxophone tahu? Tapi kat polis band lah. Jadi dia orang jumpa pun dalam polis band, sama-sama polis. Tengok-tengok syok pula menikah. Dapatlah saya. Jadi tak heranlah saya dan adik-adik yang lain ni memang involved dalam muzik sejak kecil lagi, minat dan sebagainya. Umur 8 tahun saya belajar piano dengan dipaksa. Bapa saya hantar. Selain daripada dihantar sekolah agama mengaji Quran, bapa kata pergi main piano. Tapi tak suka lah masa tu. Memberontak pergi. Ketuk tekan piano tu pun teng protes. Tak sedap macam tu. Sebab kita tengah nak main guli bagi dia kejar, kita paksa main piano, mana boleh masuk. Jadi umur 12 saya sendiri rasa nak main gitar. Bapa tak suruh dan tak pernah pun menggalakkan sebenarnya. Lalu ayat pertama yang bapa saya kata, kalau kamu nak main gitar betul-betul. Maknanya belajar betul. Ambil ilmu ni secara serius, jangan main-main tepi tembok ke, ataupun nanti kamu sudahnya main di kelab-kelab malam, dandut dan sebagainya. Bukanlah maksud dia untuk memandang hina kepada orang yang buat kerja begitu. Tapi saya rasa tidak ada mana-mana ibu dan bapa pun nak anak-anak mereka gagal. Kalau pun tidak lebih baik daripada mereka, biar on par. Jadi saya kata sebab nak main satu lagu ni pasal saya kata boleh. Masa tu tak tahu lagi tanggungjawab nak kena pikul apa. Jadi saya pun belajar main gitar. Balik sekolah ketika itu, bapa saya akan letakkan not toge muzik. Saya pun kata ni aku tak nak main lagu ni. Sebab kita nak main lagu lain, dia tak ajar. Dia kata nak belajar lagu tu kena belajar yang ni. Jadi akhirnya saya pun mulalah pembelajaran yang tak berapa nak ikhlas pada masa tu. Tak minat. Jadi umur 14, alhamdulillah dah mula mengiringi persembahan artis-artis. Yang hari ni pun alhamdulillah semua dah pakat bertobat semua. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya jumpa mereka ketika saya umur 14 tu. Saya tengok balik hari ni, lah kak, abang, ingat dulu. Ya Allah, kita di Jepun betul. Masya-Allah Itu hebatnya Allah. Jadi akhirnya main muzik, duduk di Kuala Lumpur, mula bertukar menjadi Jepun perlahan. Jadi masa duduk di rumah,
Jepun tak tahu Jepun? Jepun ni kalau lelaki yang tidak mahu taat kepada perintah Allah, saya panggil Jepun. Sebab mak rempit tuan-tuan. Dia rempit pun dia tak suka kita panggil dia rempit. Dia panggil Jepun, okey bro, percaya ni. Mak rock pun, gini tak kan? Panggil Jepun, dia okey insyaAllah. Bagi wanita pula, muslimat yang tak mahu taat pada perintah Allah, kita panggil dia Jepuni. Mudah, senang, faham. Jadi bila saya main muzik, tuan-tuan kena faham dulu cabaran orang dalam bidang muzik ni cukup banyak. Main di kelab malam, umur remaja, umur lebih kurang 18-19 macam tu. Saya main di Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe tahu tak? Hard Rock Cafe ni tempat segala Jepun dan Jepuni bermastaltik. Faham Muka yang sama tu boleh tengok tiap-tiap malam. Saya pun tak tahu apa dia buat esok saya, dah tentu kerja. Tapi dia datang. Ada lagi. Besok kalau sebulan, 2 bulan saya kerja kat kontrak di situ, dia pun ada kat situ. Kemudian dia bagi duit, masuk dalam poket bila solo lagu dia suka tu, dia datang, dia bagi duit, masuk poket. Jadi kita asas tolong. Tentu yang kena tahu, saya bukan artis, saya musician. Saya bekerja sebagai pengarah muzik dulunya, komposer, pengubah, arranger, pemain gitar profesional, dan juga bekas pensyarah muzik di UiTM insyaAllah. Jadi saya melihat pertama sekali bukan main-main tuan-tuan perempuan nak tukar. Saya bagi satu contoh mudah. Kalau tuan-tuan duduk di tempat saya, tanya diri tuan-tuan sendiri, boleh tak kita nak tinggalkan pertama sekali kemewahan yang Allah beri pada kita hari ini, kita buang? Boleh tak? Tu cabaran pertama. Jangan cerita nak, aku tak nak buat benda ni lagi, aku nak pelihara solat aku lagi. Itu dah tentu wajib. Sekarang cerita dia, okey, sekarang kau nak duduk dalam suatu suasana yang lebih baik dan baru, untuk senang, untuk lebih banyak bertaubat dan sebagainya. Boleh tak kita berpisah dengan benda yang dulu ni bagi kita duit banyak sebagainya? Brother boleh, brother, bro. Tuan-tuan, chef boleh, bro. Kalau biasa dapat duit katalah sebanyak berapa ribu sebulan, X thousand a month. Sekarang saya kata, okey, in order kita nak pelihara iman kita insya-Allah, kamu kena berpisah, kena berhenti daripada buat kerja ni. Boleh, bro? Saya ambil lagi satu contoh mudah. Sekarang dalam dewan ni saya nak tanya, siapa sini tak ada handphone? Tolong katakan. Siapa tak ada handphone dalam dewan ni? Semua ada handphone tak? Dan siapa ada smartphone? Tolong katakan. Ramai lah. Smartphone ni tahu apa kan? iPhone, BlackBerry, Samsung, HTC, dan segala-gala yang lain. Saya nak tanya, sekarang saya nak lancarkan tabung jihad, minta AJK tolong siapkan bunyi kecil tu, karung-karung kecil tu. Sebab kita nak collect semua telefon yang orang ada dalam dewan. Jihad fi sabilillah. Saya nak tengok ada tak orang yang nak offer telefon dia tadi, kata cinta kepada Allah dan Rasul melebihi daripada yang lain. Jangan cerita macam tu tuan-tuan. Kita cerita di telefon ni dulu. Kalau sekarang Allah nak ambil, adakah kita akan redha? Belum tahu. Sebab tu saya kata cabaran dia cukup banyak. Hanya dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala baru kita boleh dapat kekuatan. Tuan-tuan tak kena tahu saya kena cerita. Kalau tidak tuan-tuan tengok macam ni, tuan-tuan tak kenal saya. Ada siapa-siapa kenal saya di zaman Jepun? Tak kenal. Dia kenal sikit luaran je, batin tak kenal. Ni saya nak cerita bahagian batin. Saya dulu pakai anting-anting tau. Bila ustaz cerita pasal muda tu, memang baru terpantat. Bila kalau saya jumpa lah Ustaz Ashraf pada time tu, Ustaz Ashraf tanya, bro, pasal hang dipakai anting-anting? Mana aku tahu. Aku suka. Jawapan dia belum situ. Sebab apa kita tengok orang barat sebagai contoh, dia pakai anting-anting bling-bling tau, bling-bling.
Diamond half a carat tau. Main-main. Orang pakai, kita nak pakai. Lepas tu rasa pula riak ni, hebat betul aku. Orang tak nampak pun buat garu telinga, nak tunjuk. Tak tekuk pun hati aku ni kan. Nampaklah segala benda material yang ada pada badan kita. Jadi tuan-tuan bayangkan, daripada hak tu, saya ni seorang lelaki metroseksual. Metroseksual tahu tak? Tahu Bro tahu ke? Metroseksual bukan homoseksual. Metroseksual. Metroseksual ni seorang lelaki yang mementingkan kerapian diri, suka pada fashion, kadang-kadang lebih teruk daripada Muslim. Faham jadi saya metroseksual. Saya ada lebih daripada 200 pasang kasut. Itu nak proof saya ni metroseksual. Jangan cakap saya riak cerita pula. Kasut tu tak pakai dah sekarang. Tapi nak beritahu memang saya ni metroseksual. Jadi tuan-tuan bayangkan, saya nak tukar, pertama nak tukar buah kerja saya ni yang bagi duit banyak lah, penuh-penuhnya tu. Taklah banyak mana pun. Kemudian nak tukar dengan buah anting-anting yang saya beli mahal tu pun nak pakai, tak boleh pakai. Allah, taubat, tak boleh pakai dengan anting-anting ni. Ini benda-benda yang sebab tu saya tanya tadi pasal telefon. Belum tahu ada kekuatan nak berpisah dengan benda-benda ni. Ketika saya berubah, saya kata gitar ni punca segala masalah, aku berhenti dah main gitar. Konon gitar tu tak pernah berdosa. Yang berdosa orang yang main gitar itu kemudian tidak mahu solat, tak mahu puasa Ramadan dan buat maksiat kepada Allah. Gitar tak ada dosa. Sampai seorang ustaz sebut pada saya, hang kalau tahu, hang kalau masuk syurga satu hari, ana doa mudah-mudahan Allah masukkan kita semua dalam syurga. Tapi kalau hang masuk syurga, gitar hang tu masuk syurga dulu. Pasal gitar hang tak ada dosa. Hari ni hang bawa pergi jihad pula dakwah. Masya Allah. Jadi nak cerita pada tuan-tuan dan puan, hanya dengan kekuatan pertolongan yang Allah beri, baru kita boleh. Sebab itu bila kita nak berubah hari ni, tuan-tuan kan biasa post kat Facebook tu kan, marilah kita bertaubat macam tu. Ataupun postlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Post gambar-gambar comel-comel, kartun-kartun, grafik, animation apa-apa. Mari berhijab. Kejap lagi ada orang komen, oh yo. Jadi mungkin yang saya faham maksud daripada moderator tadi, cabaran dia bila kita mula tadi berkutik dia ada seruan nak berubah tadi, kita akan mulalah pergi kepada arah ini. Lepas tu datang pula bon-bon dan boni-boni terus bagi komen itu. Tuan-tuan, kalau orang kata gitu, bermaknanya dia baca apa yang tuan-tuan post tadi, betul tak? Sama ada dia memberi kesan atau tidak, bukan soalnya. Dia telah sampai kepada orang yang kita nak sampai. Itulah dakwah. Kita bukan ada kuasa nak bagi hidayah. Yang penting golongan mad'u itu mendapat manfaat daripada apa yang kita kongsi tadi. Sama ada dia kata alhamdulillah, subhanallah, anta ustaz yang hebat, tak ada. Itu tak penting. Jadi kalau tuan-tuan buat macam tu, pertama sekali pesanan saya kepada diri saya lebih-lebih lagi, ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berdakwah di kota Makkah. Tuan-tuan tak pernah kena ukut gunung ni. Tuan-tuan tak pernah kena baling dengan janin unta. Apakah sangat kena poyo tadi. Dan bahkan kita tak segan silu nak upload gambar-gambar kita. Contoh macam muslimat, dia akan upload gambar-gambar tudung lah. Sini semua, baik saya tahu. Nak kongsi dengan kawan-kawan pun semua berhijab lah tu, saya tahu dah. Hanna tajimah sebagai contoh. Sekarang ada tudung berapa? Nak tanya adik-adik, ada tudung lilit 8 mana? 8 jenis tudung mana? Saya dah tengok tu dalam buku apa tak tahu. Dia boleh pakai tudung 1, ada tudung 2, ada tudung 3, tudung 4 dan macam-macam ni. Oh, dahsyat tu. Lepas tu pakai tudung ni kan susah payah. Ambil gambar lah.
Bukan tempat ni, tempat lain. Dia akan ambil gambar dia. Ya, dia ambil gambar. Bila dia ambil gambar, takkan simpan dalam phone je. Mesti upload Facebook. Bila upload Facebook pertama kali belum pandai main Facebook, dia akan buat apa? Dia akan buat macam ni. Post kat awak, tudung Hana Tajimah nombor 1. Rupanya ada 9. Lepas tu tak ada orang pun klik like. Dia kata tak boleh jadi. Dia pun mendalami ilmu Facebook. Rupanya dia tahu lepas tu adanya alat tool yang dipanggil boleh tag nama kawan. Jadi bila dia post tudung next time ataupun, tak maaf saya bagi contoh muslimat lah, lepas ni contoh lelaki pula kan. Lepas ni dia dah pandai ilmu tag ni, dia tag kawan dia 20 kawan dia tadi dah kena tag dengan dia. Kawan dia tengok tapi tak klik like. Barangkali dia komen je, amboi banyak tudung. Tapi bukan dia yang dia nak. Yang dia nak adalah puji-pujian. Cantiknya muka hang, comelnya. Dia nak yang tu. Paling kuat orang cakap banyak tudung, jangan riak kan tudung hang. Jadi tak kena dengan jiwa dia. Lalu dia akan buat macam ni. Dia akan tag sekali lagi kan, tekan like. Dia suruh tekan like. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, pertama kita kena faham, kita berubah atau tidak bukan untuk orang, untuk diri kita sendiri. Dan sudah pasti mesti menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan As-Sunnah. Berapa ramai orang, tadi saya tertarik bila Imam Muda cerita pasal fashion rambut je. Tuan-tuan tak sedar dalam pada kita main-main rambut fashion saja. Kita buat satu benda yang Nabi larang sangat-sangat, iaitu apa dia? Tasyabuh. Menyerupai satu kaum yang bukan Islam. Apakah hukum? Itu bahagian ustaz lah. Tapi kita tak sedar, kita buat rambut K-pop. Kita bukan buat rambut K-pop tadi sebab apa? Kita nak ikut sunnah Nabi SAW, dah tentu tak kena buat. Kita ikut sunnah Korea. Jadi kita akan tanya ustaz untuk round yang seterusnya. Ustaz akan jawab insya-Allah. Tapi maksud saya di sini, kadang-kadang ketika saya rock dulu, saya buat rambut panjang, saya tak sedar benda-benda elemen yang ada dalam diri saya tadi. Rupanya sunnah anti-Christ. Tahu anti-Christ bro? Anti-Christian. Dia tak percaya pada Nabi Isa. Dia pakai cross tu terbalik. Ya, dia cross yang diterbalikkan. Jadi mereka ni tak percaya, tak beriman dengan Nabi Isa. Lagi teruk daripada ahli kitab yang dah corrupted tu lah. Jadi kita pun konon-konon, bro, tangan jadi kan. Duduk minum teh tarik pun tangan gini. Bro. Sebab apa? Rasa, inilah hidup, inilah dunia, inilah fashion, inilah lain. Dia ada dua prof. Satu gini, prof. Gini. Tuan-tuan kalau baca ni simbol ni apa tuan-tuan, kita tak nak buat dah lagi tanda-tanda di sini. Ni tanduk. Tanduk setan. Tuan-tuan boleh baca lah nanti, boleh google. Walaupun ada orang kata konspirasi teori dan sebagainya. Tapi tuan-tuan biasa tengok tak George Bush. George Bush tu tentu bukan rocker tuan-tuan. Bro, lu rasa-rasa bro, George Bush ni minat metal lah. Barack Obama minat tak heavy metal? Barack Obama buat gini bro. George Bush pun buat macam ni kat bawah tangan dia. Apa kena-mengena mereka ni? Itu kita buat forum lain insya-Allah. Tapi nak beritahu berapa banyak benda yang kita buat, kita tidak dahlah tak ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ikut pula puak-puak yang Nabi tak pernah suruh, Nabi larang lagi. Sehingga kan kita rasa ketika itu akulah yang hebat. Macam ustaz dia kata, buat rambut itu, buat rambut ini dan sebagainya. Sebab itu saya nak beritahu, bila kita berubah pertama sekali, saya ingatkan diri saya selalu, saya bukan berubah nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan atau siapa saja yang kenal saya, aku dah baik. Aku bukan yang dulu. Sebab apa tuan-tuan?
Hari ini tuan-tuan tengok saya, Allah muliakan saya di atas petang yang duduk tinggi lagi daripada tuan-tuan. Sebab Allah sebenarnya menutupkan keaiban saya. Saya petik kata daripada Imam Malik. Bila orang mai kepada dia, nak bawa kitab buku dia apa semua barang-barang dia, orang nak macam nak sembah kepada dia. Sebab Imam Malik yang lalu berkata Imam Malik kepada orang itu, wahai fulan, jangan kamu buat aku macam ni, duk cakap aku ditinggi ilmu sebagainya, kerana sesungguhnya Allah telah menutup aib aku. Kalau lah kamu tahu Allah buka aib kamu, kamu takkan buat benda-benda ni semua. Orang kahina tetap biasa tengok. Hari ni orang disanjung, dia lah terbaik, terhebat dan sebagainya. Besok Allah buka sikit aib dia, uji dia macam-macam. Aku tak boleh dah dia ni. Padahal baru semalam melamu-lamu pujian kita pada sifat. Jadi saya buat benda ni tentang pertama kerana nak selamatkan diri saya dan of course kalau boleh keluarga saya, ibu ayah saya, adik-beradik saya daripada ancaman api neraka Allah SWT. Itu yang paling pertama. Mudah-mudahan Allah redha dengan apa-apa usaha-usaha kecil yang saya buat untuk datang pada program-program macam ni. Sebab saya bukan ustaz, tapi sebab Allah beri saya peluang ni, jadi saya nak cerita bagaimana perjalanan hidayah itu saya kira sangat-sangat menakjubkan. Antara benda-benda hebat yang pernah berlaku dalam hidup saya. Walaupun dalam masa yang sama Allah bagi nikmat dan rahmat dalam bentuk lain, dalam bidang muzik dan sebagainya. Saya ada seorang kawan, tuan-tuan. Kawan saya ni bernama Adlan Sabri. Adlan Sabri ini dia seorang jebon juga. Dan dia lebih jebon daripada saya in terms of muzik dia yang keras. Dia main lagu-lagu, kalau saya sebut underground. Tuan-tuan biasa dengar istilah underground ataupun black metal macam tu lah. Maknanya muzik dia pegang. Jadi nama kumpulan dia Harriet. Saya tahu lah, mesti Ustaz, Prof dengan Puan memang tak pernah dengar lah, insyaAllah. Harriet ni orang Sweden je. Sungguh band dia ni terkenal di Sweden. Jadi bila kami jumpa, kami berkawan tentang 13 tahun, 2 orang Muslim yang berkawan tetapi tidak pernah memberi salam antara satu sama lain. Masya Allah, hebat itu tuan. Jadi satu hari saya telefon Ari ni dalam tahun ke-13, bukan 13 tahun hijrah saya. 13 tahun kami kenal. Tahun ke-13 tu barulah Ari beri salam pada saya. Saya macam biasa mencebonkan diri. Jebon dia cakap dia tu kadang-kadang tak faham tu. Jadi hari ni dia jawab macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Baru tadi. Saya pun, dalam hati yang kawan aku ni macam saya. Waalaikumsalam. Jawab. Walaupun jebon tetap tahu hukum menjawab salam itu wajib. Lalu kita cerita pasal gitar. Gitar tadi ceritalah segala benda pasal mekanisme gitar tu. Tiba-tiba hari ni dia masuk satu line berbunyi macam. Dia kata, bro, Nabi SAW bersabda. Saya terus tengok telefon tuan, ini Ari ke Ustaz Ashraf Raja. Saya rasa pelik. Tetap bayar 13 tahun. Bukan 3 hari kenal, 13 tahun. Jahil tukir tahap gaban, tak pernah beri salam. Jadi hari itu Allah bagi macam-macam tanda dan bertanda. Sehingga kan saya kata, aku penat dah dengar cakap hang ni panas lah, hangat telefon, aku pergi rumah hang. Saya pergi rumah dia kat Nilai. Daripada Subang Jaya saya pergi ke Nilai. Sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur itu saya pakai kereta, depan rumah dia ada surau. Dia duduk di flat depan Inti College. Saya masuk dia dengan pakaian dah pergi ke surau. Aku pergi solat. Dan biasa tuan orang muda Ustaz,
dia akan buat macam ni. Bila orang ajak dia pergi solat, kalau dia belum nak solat lagi atau dia malas nak solat, dia akan cakap apa? Sila ambil. Betul itulah yang saya buat. Jemput sila ambil. Tapi sampai balik rumah dia, waktu asar masuk, sama juga. Aku nak pergi solat asar. Tak apa-apa. Tapi juga. Tapi ajaib, pada sekitar 6-50 tahun, saya ada satu rasa yang sangat kuat. Tiba-tiba saya rasa nak solat. Dan tuan-tuan kena ingat, hari ini Jepun, kami dua Jepun tak ada malu. Kalau Ustaz Ashraf, saya akan cakap, Allah, pasal Ustaz ni mai rakun orang solat, mungkin jadi macam tu. Tapi ini hari kawan saya, yang mana saya pun cakap dengan dia, ni bagi kain. Hari bila tengah kain, tuan senyum sampai terima. Dia kata, aku tahu dia mesti solat je. Dia bagi kain, dia bagi saya tuala saja. Ambil mandi dulu. Baik. Ikut macam, jadi macam baby tu ya Ustaz. Ikut budak kecil. Pergi mandi. Baik. Tak ada sila-sila nak masuk mandi. Pakai t-shirt hari, pakai kain, masuk dalam surau. Tuan-tuan, saya tengok dalam tu, dia orang semua mai awal ke surau. Bukan macam dengar azan baru pergi. Tak ada, semua dah ada di situ duduk baca Quran dan sebagainya. Saya tengok, Masya Allah. Lalu ada seorang jemaah keluar sambut kami. Dia peluk hari. Dia warga Pakistan bernama Jawad. Dia sampai pada hari, Assalamualaikum brother, peluk. Lalu dia cium hari di pipi. Dah betul, cuba tanya pada Ustaz. Orang Arab ni tuan, belah-belah tu sana, dia kalau jumpa, dia nak zahirkan sungguh, dia cium tu bagi bunyi. Saya pun kata dalam hati, ni lama betul kawan ni. Dia bersakat kan. Jepun mana biasa tuan, benda-benda ni betul ya. Jadi bila Jawad nampak saya, dia buat benda sama dengan saya. Assalamualaikum my brother. Saya pun, Waalaikumsalam. Saya tengok dia seria Allah. Apa nak buat kat aku? Dia buat sama tuan. Dia peluk saya dengan erat. Bukan duk peluk-peluk letak macam tu dah. Dia peluk sungguh, cium juga. Masa tu kata bulu roma berdiri. Saya kata apakah tandanya ini? Pertama, aku berdiri bulu roma pasal tak pernah lagi ada lelaki lain peluk saya, cium saya, kecuali bapak saya. Tapi kedua, lepas daripada tu, dia punya post feeling tu, saya rasa satu perasaan yang sangat indah. Barangkali ini agaknya yang kita berkasih sayang kerana Allah tadi. Agaknya ini. Jadi Allah beri sedikit demi sedikit kebaikan. Solat maghrib berjamaah, solat isyak berjamaah. Lepas tu duduk dengan hari dengan Jawad ni sembang. Akhirnya saya dapat ilham. Barangkali Allah bagi ilham kepada saya. Saya tanya hari, jom kita pergi jalan-jalan besok. Jalan buat pergi mana? Jalan-jalan pergi cari masjid. Hari kata jalan masjid tu macam mana? Tak, jalan cari masjid lah. Kita bawa baju 2-3 hari. Kemudian bila jumpa masjid, apabila waktu solat, kita keluar lah. Maknanya kita pergi masuk ke masjid tu, solat awal waktu berjamaah. Hari kata, molek tu. Dan esok pun kami mula perjalanan lewat malam. Pukul 2-3 pagi baru jalan. Destinasi pertama di Masjid Negeri di Ipoh, Perak dan Wazir. Lalu kami rehat sekejap. Dan masa tu nakib usrah saya hari Ustaz, dia lalu cerita hadis sirah dengan saya. Syok juga cerita ni. Waktu zuhur, kami solat zuhur di Masjid Ubudiyah Kuala Lumpur. Meneruskan perjalanan sampai waktu asar di Kepala Batas. Waktu maghrib di Tanjung Dawai, Pantai Merdeka, Kedah. Sehingga waktu isyak kami sampai di Kota Sarang Semut. Niat asal tu nak pergi ke Al-Ustaz, tak sempat, hujan lebat. Dan ketika di Kota Sarang Semut itu, saya masuk ke dalam saf. Saya tengok masuk tuan-tuan, sedih. Baru mula tadi solat, dah rasa sedih. Pasal apa sedih? Tengok
jemaah di masjid di Kota Sesamut tu 5 orang. Dan bukan orang muda Ustaz, semua hak tua yang Ustaz sebut tadi, yang orang veteran perang, umur 60 ke atas. Saya tengok, saya kata tak tahu, masuk dalam saf. Kami bersolat, Tok Imam tu biasa kan, sebelum mula solat dia akan tengok betul kan saf, buat saf. Dia tahulah ada 2 jemaah masuk tadi kan. Tapi kami pakai jubah macam Ustaz, jubah warna kelabu, pakai kopiah putih, uniform ya. Bila habis solat, Tok Imam yang tawaduk tu punya baik sangka dengan saya ni, pergi ketuk di kapet. Ketuk di kapet tu, saya ingat dia nak pukul nyamuk ke apa, dah ketuk tu macam tu. Silakan Ustaz baca doa, tunjuk kat saya. Saya kata dia ni yang betul ni Ustaz ni kan. Hanya sebab bersangka baik kami ni datang pakai jubah uniform, rupa-rupanya dia ingat kami pegawai jaki. Saya kata Ustaz bukan. Kalau Ustaz tahu kami tadi hari sebelum dia apa, saya silap Ustaz akan baca isti'azah. Astaghfirullahaladzim, Auzubillahiminasyaitanirrajim. Rupa-rupanya besok kami jalan ke Al-Ustaz tu, lepas solat subuh di Masjid Zahir, Allah telah mengatur satu rancangan yang paling hebat untuk saya, di mana ketika masuk ke Masjid Alwi di Kangar, saya pun buka pintu dan ambil wudu, masuk dalam. Saya lihat di atas tikar sejadah Tok Imam itu duduknya seorang tokoh, saya kira hari ini yang sangat hebat juga, tak kurang hebatnya selain pada Al-Fadhil Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan yang lain-lain. Dan beliau yang saya maksudkan itu ialah Imam satu Masjidil Haram, iaitu Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais. Saya tak tahu pun dia di situ. Dan saya baru lepas tu baru dapat kecap rupa-rupa Allah bagi idea tu. Allah bagi jumpa Ari, Allah bagi Ari supaya bagi salam kepada saya, menjadi asbab untuk kita sembang jumpa sampai akhirnya nak duduk jalan-jalan masjid, Allah nak jumpakan Imam Sudais. Jadi lepas kami solat berjamaah, saya ambil gambar dia sehingga kami keluar. Tiba-tiba saya tengok Imam Sudais dah berada depan muka saya. Lalu imam yang baik ini dengan penuh tawaduk ini tengok pada saya, senyum. Saya jempol, tuan-tuan jumpa orang baik, saya tak tahu nak react macam mana. Saya diam, dia kata apa nak cakap ni kan. Dia tahu katanya, dia tengok saya, dia senyum dan dia hulurkan tangan dia untuk salam dengan saya. Lalu lepas saya salam, Ari pun nampak, ini peluang salam bila lagi. Ari pun salam, lepas dia salam, Ari dia masuk kereta terus pergi. Saya pun telefon mak saya. Nah ini penting betul. Ini sangat penting. Bila saya telefon mak saya buat suara mendatang. Tuan-tuan, Ustaz untuk suara mendatang macam ni. Kalau tuan-tuan biasa tengok sama-sama dulu kan ada rancangan Akademi Fantasia, pengkritik datang, suara awak mendatang je. Macam itulah suara mak saya. Selalu dia tak mendatang. Rupanya 2-3 minggu kemudian saya balik ke Kuala. Baru saya dapat jawapan kenapa dia mendatang. Dia kata kepada saya, bila saya tanya, adakah ibu ini tidak rasa gembira bila saya dapat jumpa macam tu? Orang yang ibu cerita balik daripada musim haji yang lepas, ibu cerita pasal Imam Sudais yang baca Qunut Nazilah menangis, semua orang di Masjidil Haram tu tak faham pun, tapi imam nangis, kita pun ikut nangis. Dan orang yang ibu sebut tu saya jumpa, dia salam dengan saya. Lalu ibu saya baru beritahu, sebenarnya bukanlah ibu ini tak gembira, malahan ibu sangat bersyukur dan gembira kerana ibu yakin pada saat itu
Allah sudah memakbulkan doa ibu selama 35 tahun ibu minta supaya anak ibu jadi anak yang soleh, nak taat kepada perintah Allah. Sebab bila saya balik tu, mak saya tengok terus anting-anting tu tak ada lagi. Kalau tidak tuan-tuan, ni anting-anting saya berhujah dengan mak saya, macam seolah-olah saya tanya, ustaz bagi dalil mana ni kata tak ada pakai anting-anting. Memanglah ayat anting-anting tak ada sebut tuan-tuan dalam Quran, dalam hadis. Jadi saya kata, ibu tolong datang ke Daniel tu, saya buka anting-anting. Tuan-tuan bayangkan macam tu saya kepada mak saya. Hanya sebab ni tak asuk dengan anting-anting. Jadi bila saya balik macam tu, mak saya menitiskan air mata bila dia tengok dah tak ada anting-anting, datang pakaian pun bukan pakaian cebong ni dulu. Jadi ibu mana yang tidak gembira? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingat satu perkara, doa ibu dan ayah itu sangat-sangat mustajab. Dan saya yakin ketika kita duduk di dewan ni, mak ayah kita pun di rumah, tadi solat, bangun malam, qiyam, nanti bangun tahajud tuan-tuan. Kita tak tahu, barangkali kita seronok enjoy dengar K-pop dan sebagainya. Mak ayah kita bangun setiap malam without fail, doakan yang terbaik untuk anak. Jadi sama-samalah, kalau ada kebaikan daripada perkongsian tu, sama-samalah kita ambil manfaat kalau ada. Jadi tuan-tuan, berubahlah untuk kebaikan diri kita, untuk menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan untuk sesiapa. Wallahu taala. Alhamdulillah. Itu dia sedikit perkongsian, bukan sedikit, banyak perkongsiannya. Jadi apa yang saya dapat daripada perkongsian Ahmad Syam tadi, macam mana Allah nak tentukan sesuatu kepada kita, ditetapkannya. Kita berancang, Allah juga berancang. Tetapi perancangan Allah juga yang maha sempurna, dan Allah itu sebaik-baik perancang. Dan juga kasih sayang Allah itu mengatasi segala-galanya. Jadi Ahmad Syam menceritakan macam mana ibunya mendoakan dia setiap hari, kan? Mendoakan dia setiap hari, akhirnya dimakbulkan oleh Allah. Jadi kita boleh gunakan konsep ini sebagai kita seorang remaja, kan? Kita hari ini tidak sepatutnya bila kita berdoa ini kita mendapat kita berdoa ini, apabila doa kita itu lambat dimakbulkan, kita berputus asa, kita berhenti untuk berdoa. Tapi kita sepatutnya meneruskan doa kita itu sehinggalah sama ada Allah memakbulkan doa kita itu, ataupun Allah telah menetapkan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Jadi mungkin kita rasa je lah, mungkin terdapat atau mana-mana hadirin pada hari ini rasa ingin bertanya sesuatu ataupun mengemukakan pendapat kepada ahli panel. Jadi dibukakan soalan kepada hadirin sekalian, dipersilakan sekiranya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mati bin Ilyas, dan nak tanya soalan kepada ahli panel. Sekarang ni kita dapat tengok ramai remaja yang hebat-hebat, berjaya dalam kerjaya pendidikan, tapi ada setengah mereka ni kita dapat tengok kat rumah tak hebat macam mereka di luar. Bila berada di rumah, ada mereka dengan ibu bapa tak terjaga, ada mereka dengan adik-beradik juga terabas. So kalau boleh, saya nak minta pendapat ahli panel bagi panduan bagaimana remaja ni ada peribadi yang mulia kat mana pun mereka berada. Baik. InsyaAllah saya ingin tanyakan soalan tentang cinta. Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang itu akan duduk dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Ada sesetengah orang sahabat hadis. Kononnya nak cinta ke syurga sehidup semati. Jadi dia asyik berkepit dengan pasangan, kononnya akan sama di akhirat kelak. Jadi mohon diuraikan. Terima kasih. Ustaz, jadi kita dapat tengok macam mana ada remaja-remaja ni di luar dia begitu hebat di universiti, jadi tokoh pelajar, ketua mungkin ketua badan-badan beruniform atau ketua kelab-kelab, tetapi di rumahnya mereka ini tidak sehebat kepribadian mereka yang tunjukkan di luar. Jadi macam mana kita nak hadapi juga.
Baik, terima kasih kepada yang abang kita tanya tadi. Nama apa tadi abang tadi? Tak ingat nama dia. Dia tanya bagaimana kita baik di luar, berketerampilan di luar, hebat pada pandangan manusia awam, tetapi hakikatnya kita ada masalah dengan Allah Ta'ala. Sebelum kita nak cerita hakikat kita ada masalah dengan family kita, biasanya orang yang baik di luar tetapi ada problem dengan family, ada problem dengan ibu ayahnya, ada problem dengan anak-anaknya, sebenarnya dia menghadapi masalah dia dengan Allah Ta'ala. Sebab apa yang dia lakukan bukan sebenar kepada Allah Ta'ala, tetapi lebih kepada dirinya sendiri, lebih kepada pujian, lebih kepada apa yang dia nak. Kalau orang tu baik dengan Allah Ta'ala, dia ikhlas dengan Allah Ta'ala, dia duduk di mana sekalipun, ittaqillah haitsu ma kunta, dia akan takut kepada Allah di mana saja. Sebab tu kalau kita tengok sahabat Nabi, kalau kita tengok Nabi SAW, walaupun Nabi ni kalau kita tengok betul-betul, kenapa Allah tak jadikan Nabi seorang Nabi dan Allah kekalkan ibu dan ayah Nabi SAW sampai Nabi wafat? Ibu ayah Nabi wafat ketika mana Nabi masih kecil. Dan Nabi pula dia ada anak dia yang kekal sehingga Nabi SAW wafat seorang saja, Fatimah radhiyallahu anha. Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, anak-anak dia ramai sudah pergi. Anak lelaki banyak yang meninggal waktu kecil, anak perempuan meninggal sewaktu Nabi belum wafat, kecuali Fatimah. Kenapa Allah tak bagi kepada Nabi ibu dan ayah Nabi kekal sehingga Nabi menjadi Nabi? Baru kita boleh tengok macam mana contoh seorang anak. Waktu itu Nabi SAW, dia seorang anak, bagaimana dia cara dia jawab dengan mak dia, cara dia berinteraksi dengan mak dia, baru kita boleh kena dengan ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya pada Nabi Muhammad ada contoh terbaik. Kita nak ambil contoh anak, kita nak ikut Nabi, tapi kebetulan Nabi anak yatim. Kemudian kita nak ambil contoh seorang ayah pula. Anak Nabi SAW banyak yang lakinya wafat ketika kecil, meninggal ketika kecil. Kenapa tak datangkan seorang anak laki seperti Nabi Nuh AS? Anak yang garang, anak yang tak mau dengar cakap. Tengok macam mana Nabi jadi ayah, macam mana dia train. Ini kata Syekh Abdullah Nasir Radwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Dia kata, aku ni garang kitab tentang pendidikan ibu dan anak, tapi aku sendiri kadang-kadang aku tak ikut apa yang aku tulis. Aku terpaksa menyelami, aku terpaksa kenal anak aku, lalu aku didik kadang-kadang luar daripada teori aku sendiri. Anak dia seorang jadi pensyarah dari UDM, Ammar Abdullah Nasir Radwan. Kita tanya pensyarah, Syekh Doktor, mesti ayah kamu ajar mengikut buku tu? Dia kata tak, kadang-kadang dia cubit aku, dia tulis dalam tu, jangan cubit anak-anak kamu. Ini nak ceritanya, Nabi SAW dijadikan menjadi contoh kepada ayah, menjadi contoh sebagai ayah, menjadi contoh sebagai ibu, berdasarkan Nabi seorang ayah dan anak bagi seluruh umat Islam. Sahabat Nabi dapat merasai Nabi seorang ayah, dapat merasai. Kanak-kanak pada zaman Nabi mereka rasai sentuhan Nabi ni sentuhan cukup bagus. Abu Mahzurah, orang bukan Islam, dia ni suka ajuk azan. Mandi masuk ke kota Mekah, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duduk di luar masjid, dia pun Allahu Akbar. Dia tak masuk Islam, dia suka ajuk. Dia nak tengok siapa nak keluar berkumpul dia. Sahabat tak keluar, Nabi yang keluar. Nabi pergi, dia tergamam, dia ingat dia nak lari, tapi dia tak lari. Bila Nabi pergi, Nabi usap campur Abu Mahzurah. Tak lama kemudian Abu Mahzurah masuk Islam. Dia kata, huwa Rasul, huwa Rasul. Aku dapat sentuhan Nabi, aku tahu ini seorang Rasul. Sebab datang daripada hati Nabi SAW. Nabi cakap, Nabi sentuh, dia dapat rasa. Ini bukan cakap kosong seorang yang tunjuk kepada orang. Ini cakap daripada orang yang datang daripada hati. Dia sentuh jambul aku, datang daripada hatinya. Mahu aku diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Sebab itulah kalau kita kata Ajim Nasihat, kenal Ajim Nasihat, Kiai di Indonesia. Tak kenal? Biar mau kita tebak. Dia Haji Nasihat yang rawat hati, vitamin kalbu ya. Masih ada istighfar banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Allah. Dia tu Allah. Dia
Saya pernah tanya direct, tanya dia tentang macam mana nak train anak. Dia bagi tahu konsep yang biasa. Ada dapat beri. Ada dapat beri. Apa yang kita ada, itu yang kita akan dapat, dan itu yang akan kita. Ada beri dapat, maaflah. Ada beri dapat. Dia kata kalau kita baik, kita akan beri kepada orang juga baik, dan kita akan dapat hasil yang baik. Kita ada yang baik, kita seorang yang baik, kita cakap kepada kawan kita juga yang baik, dan kita akan dapat balasan yang baik. Kita baik, kita cakap kepada anak, kita beri kepada anak yang baik, dan kita akan dapat yang baik. Itu biasa. Sebab itulah kalau di UK ada satu institut pengajian, Oxford Training, Oxel contoh. Dia train macam mana orang nak jadi hebat. Dia kata kita punya sistem, kita tak gunakan sistem training. Dia buat program, dia tak buat training, dia tak bagi trainer. Dia kata training is for animal. Dahsyat dah, saya malu juga sebab kerana kita jadi trainer. Dia kata kalau kamu nak ajar orang, lebih kepada sharing. Bila saya share, orang lebih rasa. Macam Syam share, lebih dia rasa pengalaman dia, kita dapat rasa. Share. Sebab bila saya tengok program tu, dia panggil jutawan. Jutawan tu tak cakap apa pun. Dia kata saya bangun pukul 5 pagi. Orang tulis 5 pagi bangun. Saya suka makan buah badam yang direndam di dalam air. Besok paginya saya buka buah badam, saya buang kulit, saya makan. Sebab saya tahu ini amalan para ulama hadis di India. Dia cakap, orang tulis. Kemudian biasanya saya akan jalan-jalan pagi-pagi, pusing-pusing tengok pokok-pokok tu, ambil air embunnya, suka-suka sapu muka. Betul orang tulis. Padahal benda tu bukannya ada apa-apa sangat pun, tapi sebab yang cakap itu jutawan, setiap tingkah laku dia orang tulis. Sebab tu dah kalau kita nak orang berubah, nak suasana jadi baik semua, aslih nafsah, baiki diri kamu. Ada aura bagi orang yang mendengar pada setiap apa yang kamu cakapkan. Sebab tu Syam cakap, saya terasa dia. Saya cakap masa tak terasa pun. Allah SWT. Tapi kita dapat rasa. Ini perubahan yang ikhlas. Yang orang keluar. Dua apa tadi? Cinta muka buku. Pasal hadis, sesungguhnya dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Tapi ada orang salah tafsir, makan bersama, tidur. Makan bersama, kan? Nak minum ayam pun share, kan? One fresh water with 2 straw. Kita pun tahu macam saya pun berhijrah juga dulu. Kita pun taklah sangat. Saya pun bukanlah kata imam ni. Tak ada dah duduk kat kafe orang duduk tu Cikaro. Tak ada lah, kita pun Allah subhanallah. Kita pun tengok juga orang mana. Macam biasa, manusia biasa. Tapi tentang isu percintaan, sama macam dia doa, ya Allah, kalau aku nak mati, aku matilah dengan dia. Aku nak bersama dengan dia. Wanita kadang-kadang dia berkenan, contoh dia berkenan dekat Ustaz kahwin dah? Ustaz kahwin dah? Bujang 3. Nampak je Ustaz tapi kat atas. Contohlah berkenan dekat seorang. Dia ni selalu jadi imam dekat Pusat Islam. Perempuan contoh. Dia berkenan. Bagus tak suka kepada Tok Imam? Bagus. Suka. Dia bagusnya tiap hari nampak dia pergi ke masjid. Nampak anak muda pergi ke masjid, jadikan calon. Nampak suka dia. Bagus, suka kepada orang baik. Tapi cara berdoa itu, adakah ya Allah, aku contoh milah. Ya Allah, bagilah aku kahwin dengan Syamsul. Contoh, betul tak kita doa? Sebab dia baik Allah. Bagus doa tu, tapi lebih baik kalau kita berdoa, ya Allah, bagilah aku dijodohkan dengan satu pasangan yang mana engkau tahu ianya baik untuk aku.
Sebab belum tentu aku rasa dia baik untuk aku, tapi sebenarnya tak baik tak? Ya Allah, bagilah pasangan yang baik untuk aku, yang engkau tahu dia yang baik untuk aku. Saya tak nak share sikit boleh lah. Saya dengan isteri saya, kita ni ramai kenal-kenal perempuan, tapi kita doa, ya Allah, bagilah aku mendapat seorang isteri yang baik menurut engkau, ya Allah. Saya rasa dia cukup baik untuk saya, cukup baik. Kalau kita ada isteri, kita tahu betapa baiknya isteri kita. Kalau kita duduk, kita tulis di atas kertas kebaikan isteri kita satu hari, kita akan tengok, ya Allah, kita akan pegang dia. Belum habis kita tulis, kita pegang. Terima kasih saya. Sweet tak? Kenal dengan isteri saya, kenal dengan cerita tentang cinta, share sikit je. Cinta saya plan daripada sem 1 lagi, bro. Sem 1 lagi saya minta kepada ibu saya untuk berkahwin. Sem 1. Degree lah. Diploma perkataan kan? Jangan perkataan. Kita pun, mak, tahu tak kelebihan nikah muda? Saya tak kebah lah, Pak. Mak saya faham ni saya kebah nikah muda, dia faham. Tapi mak ni, kalau boleh naluri mak, macam mana dia faham, macam mana pun dia tetap teringin juga nak kenduri itu ada renda-renda. Nak juga kenduri itu sempurna. Orang tanya menantu kerja apa, dia teringin macam tu. Itu naluri mak. Tapi bila kita sibukkan diri kita, ini kelebihan sibukkan diri. Terutamanya sibukkan diri dalam dakwah, lagi bagus. Kita sibukkan diri. Kita okey, tak apa, tak pergi kahwin, tak apa, cari duit. Berhenti ambil biji-bijian, cari duit sendiri, pergi buat kerja, buat home tuition, balik lambat. Kelam kabutlah hidup kita ni, banyak sangat. Sibukkan diri. Sampai tak teringat nak buka Friendster, MySpace dulu, walaupun ada. Tak teringat sebab terlalu sibuk. Bila terlalu sibuk, sampai kita habis pelajaran, kita dah habis dah, keluar, mak tanya kita, abang bila nak nikah? Sebab dia tengok kita sudah ada tanggungjawab dan kita boleh memberi kepercayaan kepada dia. Aku boleh cari duit sekarang. Bila nak nikah ni, cepatlah nikah. Kita kata lambat lagi lah, nak kumpul duit pula. Jadi orang yang macam tu pula. Bila mana dah sampai satu tahap, mak kata, baik, cepat-cepatlah kita kahwin. Abang doa bagi cepat kahwin. Kita ya Allah, bagilah aku cepat kahwin, ya Allah. Walaupun aku ni sedang belajar, sedang sambung master, aku tak ada duit, aku tak ada apa. Aku berkenal dengan seorang perempuan ni, nah perempuan ni sekian-sekian, aku nak kahwin dengan dia. Tapi kalau boleh tu, kau beri cara ni kepada aku yang terbaik di sisi kau. Entah macam mana Allah mudahkan. Mak saya pergi beraya, saya kata, mak pergilah berkenalan pokok lah yang tu calon dia kot. Mak pergi beraya, eloklah mak saya ni pada cakap sikit, ayah saya pendiam. Ayah saya dengan ayah perempuan saya, dua-dua orang jenis pendiam. Tak cakap apa. Saya takkan dah kalau ikat. Last kali nak beraya jadi sembang tentang bila nak tunang. Tak cakap pun, tiba bila nak tunang. Tunang jadi cepat. Lepas tunang, asalnya nak tunang bulan berapa, jadi cepat betul. Bapa saya cakap, anak saya tak ada kerja. Anak saya belajar master, tak ada kerja. Nak ada. Alhamdulillah, mak mertua saya sekarang ni, yang dulunya dia kata, kalau dia nak buat itu untuk taat kepada Allah, InsyaAllah ada jalan. Bapa saya bagi tahu dekat saya jawapan tu. Saya kata, ya, tapi tangguh sikit, lewatkan sikit. Paling cepat pun bulan 5 2010. Ataupun kita nak buat bulan 11, saya kata bulan 11. Paling cepat pun bulan 5. Tah macam mana ke, dewan tak ada ke apa ke, buat 14 Februari 2010. Kebetulan raya Cina kebetulan. Jadi kahwin. Bila mana dah kahwin, sebulan, 2 bulan kahwin. Sebulan pertama lepas kahwin, dia duduk rumah sewa dia, saya duduk rumah sewa saya. Kami tak duduk sekali sebab sewa rumah mahal. Saya tak ada kerja. Sewa rumah mahal. Saya duduk sewa dengan member saya, dia sewa dengan member saya. Dan dia dengan sewa dengan member dia, saya sewa dengan member saya. Seronok ya.
Tapi nak cerita tu susah. Susah, kesusahan. Kita dapat rasa, saya cuma nak bagi keyakinan. Apa yang kita yakin, kita nak share supaya orang tu yakin. Saya nak paksa kamu tolonglah yakin. Susah. Tapi kita akan share keyakinan kita. Bila kita dah sebulan dulu, barulah sewa rumah sekali kita letah nak beli pun tak ada, naik motor bawa isteri ni pakai jubah hujan basah ni berhenti di bawah jambatan. Punya dah sedih. Hujan basah, tengok isteri basah ni, kita kata ya Allah, aku jejak jalan yang berliku. Duduk bawah jambatan, nyanyi bawah jambatan. Saya ingat nyanyi waktu tu satu lagu yang cukup memberi kesan pada saya. Sabar dengan ujian, tanpa hisap akan diganjari. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama Ilahi. Kehendak Allah difahami, pandai menerima darinya. InsyaAllah jaga. Tamak nanti abang beli daksa untuk orang. Entah macam mana jadi imam di wilayah, kemudian imam-imam di seluruh wilayah. Yang muda-muda ni dijemput untuk pergi audition imam muda. Semua imam seluruh wilayah, sebab kita bawa jawi. Pergi-pergi dapat panggilan. Okey, kamu jadi suruh pergi imam muda. Tanya orang rumah, abang nak pergi jadi imam muda? Bagi tak bagi? Tak boleh. Tak boleh cerita sebab abang tak boleh. Dia takut juga apa? Tapi isteri saya dia tak suka jenis-jenis tu. Bila masuk, Allahu Akbar, kena kuarantin 3 bulan. Baru kahwin 2 bulan, kuarantin 3 bulan. No internet. Boleh bayangkan? Apa tak kahwin, apa tak boleh bayang. 3 bulan dikawal oleh Astro. 3 bulan dikawal oleh Astro. Tak boleh cakap, tak boleh waktu tu ya Allah Tuhan saja. Itu halal. Aku nak call pun halal. Halal. Tapi tak boleh. Peraturan Astro. Tapi bila mana diberikan handphone, pegang handphone, call lah. Pada hari yang kat final tu, kita pegang, mahasiswa-mahasiswi nak cerita. Call. Dia jawab, Waalaikumsalam abang. Macam nak lembek gitu. Seronok ni dapat jumpa seronok. Waktu tu baru kita terfikir, peraturan manusia halang kita. Kita kontrol, halang kita. Sekali diberi peluang, betapa indahnya. Samalah seperti peraturan Allah. Allah halang, Allah kata sabar. Sekali bila waktu aku terima nikahnya, cik menangis. Betapa seronoknya. 25 tahun aku tak pernah sentuh wanita. Ini pertama kali nak sentuh tangan wanita. Ini pertama kali wanita kena cium tangan suami dia. Dia terasa betapa seronoknya yang Allah berikan kepadanya. Berpuluh tahun dia menahan sebab daripada Allah. Syukur sebab Allah. Allah akan bagi ajaran kepada dia. Dengan rasa itu datangnya, kena ingat daripada Allah. Kalau kita nak bersama dengan orang yang kita sayang, yang dimaksudkan di sini adalah ulama yang dimaksudkan. Dia suruh kita berdamping. Hadis tu maksudnya nak suruh kita berdamping dengan orang soleh. Kalau kita suka orang soleh, kita akan bersama dengan orang soleh. Kalau kita suka kepada artis, maka kita akan bersama dengan artis. Itulah maksudnya. Kita berdamping dengan orang soleh. Jadilah orang yang apabila orang lihat kita, orang takut kepada Allah. Panjang boleh kan? Allahu a'lam bissawab. Serah kepada Abang Syah. Kita nak tambah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ada apa-apa nak tambah. Sebenarnya saya setuju sangatlah. Sebab dia bagi contoh pun tentang diri dia sendiri. Saya rasa cukup tepat dan berkesan sebenarnya. Saya dalam arti kata lain pula, sudah tentu bukan macam Ustaz macam itulah. Jebon ni memang tak sama. Cuma apa yang saya boleh kongsi memang betul. Kalaulah kita masa suka pada satu orang, baik lelaki atau perempuan, kita selalu melihat pandangan kita itu yang terbaik. Tanya kepada siapa yang sini pernah ada perasaan yang dia rasa tu cinta lah sebenarnya. Barangkali tak pernah bercinta tapi suka kepada seseorang. Orang tu tak pernah tahu dia suka. Awak tak pernah tahu orang tu suka kepada awak. Sekali dia dapat beritahu, rupanya kita pun suka juga. Macam nak buku jantung. Bila dapat surat, zaman-zaman saya dulu zaman surat, mana ada phone, pen merah, pen biru, macam-macam. Jadi dapat surat. Sebenarnya macam ni,
benda itu sebagaimana Ustaz cerita tadi sudah jadi fitrah manusia. Jadi saya pun nak tambah lagi satu hadis daripada riwayat Muslim yang menyebut apabila ditanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang akan duduk paling dekat dengan Nabi, siapa dia? Jadi orang-orang itu macam nak sambung balik apa yang Ustaz Ashraf sebut tadi, yang kita ni berjumpa berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukanlah maksud berkepit makan minum satu cawan 2 straw itu tidak relevan langsung. Sebenarnya maksud dia telah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Tapi yang kita nak kongsi di sini insya-Allah ialah saya nak sentuh tentang satu perkara yang Ustaz tak sebut tadi dalam bab yang sama juga insya-Allah, tentang akhlak. Sebelum saya nak main gitar je lagi. Sebab kita buat konsert sikit. InsyaAllah. Tentang akhlak. Akhlak inilah yang bawa kita jadi baik, jadi tidak baik. Sebab berapa lama orang boleh berlakon. Saya bila cerita orang Melayu Islam ni, minta maaf cakap lah, orang Melayu Islam ni dia suka, dia akan tunjukkan bila dia tak betul macam tu. Dia nak tunjukkan kepada bakal bapak mentua dia atau mak mentua dia, tiba-tiba terbalan dulu. Dia tak pernah buat macam tu, tapi sebab dia nak tunjukkan berapa lama wayang itu boleh berlangsung sebelum mak bapak mentua tadi bakal tadi tahu. Dia bukan begitu. Sebab itu daripada awal saya sebut tadi, kalau kita buat benda itu tadi nak mencari redha Allah, nak selamatkan dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sendirinya apa yang Ustaz sebut tadi itu, kita hantar nak minta girlfriend ataupun minta calon isteri ni tadi atau calon suami tadi pun masih nak minta kepada Allah. Itu belum cerita bab yang masa kononnya ada couple dan sebagainya. Tengok akhlak orang yang baik, dia tidak akan buka isteri atau suami dia. Tak, dia tulis pula ke Facebook sebagai contoh. Datanglah Mat Romeo masuk daun, biar abang selamatkan. Dan sebagainya. Sebab itu saya suka nak sentuh pasal akhlak. Sebab hari ini akhlak ini satu benda yang sangat-sangat dipikirkan. Jadi kalau kita dapat pegang pada akhlak ini, ingat takut kepada Allah. Tadi Imam Ustaz Ashraf baca tadi, yang selalu kita dengar bila khatib membaca khutbah, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jadi kalau saya cadangkan kepada tentang menghormati Allah, sama-samalah kita faham, cuba selami insya-Allah maksud takwa itu apa. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting Allah pelihara kita dunia dan akhirat, beri kebaikan dunia akhirat kepada kita. Sebab saya nak sangat jumpa tuan-tuan semua perempuan mati Allah. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di syurga satu hari nanti. Saya nak tengok juga muka tuan-tuan dan perempuan yang sama dengan macam pernah jumpa kat UiTM Penang ni. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita pada malam ini. Mudah-mudahan yang baik sudah tentu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk pastinya kelemahan diri saya. Tidaklah saya lebih baik daripada tuan-tuan, melainkan kita terus berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Sepotong ayat daripada surah Al-Fusilat ayat 33 yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perbuatannya daripada orang yang menyeru kepada kebaikan sambil dia beramal. Lalu dia berkata, sesungguhnya kami termasuk dalam golongan orang muslimin. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan itu. Saya sudahi dengan kalimah mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz Ashraf tadi, Ustaz Ashraf ada sebut pasal kita ini menahan, dan apabila mendapat waktu yang ditunggu-tunggu itu, betapa besar nikmat yang kita rasakan kan? Seperti mana orang berpuasa. Orang berpuasa ini dua kegembiraan baginya itu apabila dia berbuka puasa. Sama juga seperti kita berbuka puasa batin kita kan. Jadi rasanya dalam dewan ini tak ada ikut yang berpacaran kan.
Jadi kalau ada tu kita tanya juga, boleh tak bersabar dulu waktu ini? Boleh tak? Tak dengar boleh ke tidak ni? Jadi kalau orang sini cakap boleh, orang Sabah ke, sebab Ustaz Ashraf pun baru datang dari Labuan kan kemarin. Saya kebetulan terdatang, saya pun terdatang dari Sabah juga. Jadi kalau orang Sabah cakap boleh, boleh bakal kau. Boleh bakal kau. Jadi mungkin ada sikit lagi soalan pertanyaan daripada hadirin. Silakan apa yang angkat tangan tu. Assalamualaikum. Nama saya Ilmi. Saya ada soalan untuk Tuan Syam. Saya nak tahu macam mana kita nak tahu yang ketika itu hidayah itu diturunkan untuk kita dan kita akan berubah untuk selama-lamanya. Tuan Syam. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan tanya. Saya ingat dah habis dah. Ini ada lagi. Tak apa, saya cuba jawab. Saya tak pastilah tuan-tuan dan puan, sebenarnya hidayah tu kalau boleh datang dalam bentuk ada lampu terang dan sebagainya. Kalau kita boleh nampak macam tu kan, tengah-tengah gelap, lampu terang kan, saya kata kalau macam itulah senang kita nampak hidayah. Tapi kalau saya yang dhaif ini nak kongsi yang tuan-tuan dan puan macam mana bentuk, agaknya lah kalau hidayah tu betul-betul datang dan mudah-mudahan dia nak kekal lama-lamanya. Sebenarnya tuan-tuan, pertama sekali saya nak ingatkan diri saya dan puan, hidayah itu Allah boleh tarik balik bila-bila masa saja. Sebenarnya Allah dah bagi kita hidayah. Dengan apa dia? Dengan kita ini dah jadi seorang Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, dulu kita ni ada kekangan ataupun tak ada kekangan untuk buat dosa, tapi kita buat satu benda maksiat kepada Allah, kita akan duduk termenung tak apa tu? Kita akan termenung. Itulah hidayah. Jadi bila kita sebut tentang itu, apa yang saya difahamkanlah oleh para ulama, para ustaz, dia kata yang kita belum ada, siapa yang lahir Islam ni dia dah cukup betul. Tetapi orang yang lahir Islam suka mengambil, orang putih kata take things for granted. Aku dah Muslim dah, okey tu. Sebab itu tuan-tuan tengok newly convert macam mana Islam dia orang, Masya Allah, hebat. Sebab dia mencari dan Allah beri pada dia, bukan beranak-beranak dari Islam. Kita ni untungnya memang betul beranak-beranak dari Islam. Sebab tu we tend to take things for granted. Jadi tapi kita rasa, ya Allah, apa buat macam ni? Itulah dia hidayah. Hidayah ni bila kita tahu apa yang salah, apa yang betul, apa yang halal, apa yang haram. Contoh cuba pergi tanya dekat orang kat Eskimo, orang Alaska, dia duduk tempat yang sejuk tu, ekstrimnya sejuk. Tanya dia tentang yang Islam pun mungkin tak pernah sampai dakwah Islam. Tanya kat dia tentang benda-benda yang kita tahu tentang Islam yang halal dan haram, dia mana tahu. Sebab itu kita banyak biasa. Jadi apa yang saya boleh simpulkan dengan mudah, pertama, Allah kata Allah boleh tarik balik bila-bila masa. Sebab itu kita berdoa agar Allah tidak membolak-balikkan hati kita bila dia dah beri kita hidayah. Jadi saya tak tahu hidayah itu datang dalam lampu atau tidak. Cuma saya tahu sebelum ni saya tak segan silu, tak takut buat dosa dan maksiat. Jadi di saat itu saya kata, tak boleh jadi. Sebab tu saya kata saya boleh berpisah dengan mudah dengan anting-anting tadi. Jadi kalau itulah tuan-tuan nak lihat sebagai bentuk hidayah, saya tak tahulah. Tapi saya boleh buka anting-anting yang paling saya sayang. Saya boleh tinggalkan kerja saya yang paling saya sayang. Saya boleh tinggalkan pendapatan dan sebagainya. Sebab saya tahu ini adalah peluang seumur hidup, mungkin sekali saja yang saya akan dapat. Maknanya kalau tuan-tuan, ada orang pernah tanya pula lagi, boleh cerita tak kemanisan iman tu? Masya Allah, kemanisan iman saya rasa kena tanya dengan Ustaz Ashraf tu, ataupun Ustaz kita di bawah. Sebab saya belum rasa lagi nikmat kemanisan iman. Yang saya tahu pahitnya buat dosa. Tu boleh tanya saya. Pahitnya buat dosa tu macam mana bang? Ni boleh tanya saya. Tapi nikmatnya iman saya tak tahu. Manisnya iman saya tak tahu. Jadi saya yang yakin, insya-Allah kalaulah kita tahu hidayah itu ialah apabila kita mula ada kekuatan, bukan hanya merasai takut dan malah
betul-betul cuba sedaya upaya untuk mengelakkan buat dosa dan maksiat. Dan kalau kita buat, terus istighfar, malam terus bangun, terus kalau maknanya ada ruang yang ada, terus nak buat solat taubat. Oh dulu bro, tak boleh bro, kalau dengar ni masuk kuliah agama bro, berdarah telinga bro, zaman cebok tak boleh masuk. Tapi bila kalau lagi satu, kalau mungkin saya boleh kongsi, bila kita duduk dalam majlis ilmu, jumpa ulama, jumpa ustaz, ya Allah seronoknya rasa. Saya tak kenal ustaz di bawah, tapi saya tengok muka dia, saya rasa seronok. Mungkin itu juga satu hidayah. Saya tak tahu sebelum geng ustaz campur mari lah nak tarbiyah aku ni, dia akan jadi macam tu. Tapi hari ini kita nak jumpa ustaz pun kita dah seronok. Mungkin itu juga satu bentuk hidayah. Pasal apa benda hidayah ni datang, pertolongan Allah, dia akan bantu kita merubah segala-galanya, suasana persaudaraan, kawan-kawan kita dan segala-galanya yang baik. Wallahu alam. Marilah saya nak main lagu. Boleh? Saya tak habis dah tadi, ada lagi rupanya. Jadi sebelum tu satu pengumuman khas. Saya ada buat satu t-shirt, kalau tuan-tuan tahu, t-shirt I am Muslim. Okey, dekat belakang dia tulis have you prayed today? It's a question lah. Jadi kalau tuan-tuan nak beli, sebab ini last stock yang ada, saya tak ada jual lagi dah lebih. Maknanya size pun ada size M je, dengan L buat apa, sikit-sikit lah. Jadi berharga RM30. Lepas ni kalau jumpa Brother Bond atau Boni-Boni yang belum nak solat, serta aurat ke apa sebagainya, pergi pakai baju ni jalan keliling. Sebab belakang dia tulis I am Muslim, belakang have you prayed today. Nak ajak solat dah lama dah, pergi lalu kat depan belakang dia pusing dengan baju, insyaAllah. Jadi boleh jumpa saya kat depan lah, insyaAllah di kereta di depan ni. Setakat itu dulu, terimalah lagu, satu lagu je tak boleh lebih-lebih, insyaAllah. Khas untuk tuan-tuan dan perempuan, dan lagu pun lagu sama lah, tak boleh nak lagu banyak-banyak sangat sebab ni selingan je. Terimalah lagu Ketika Cinta Bertasbih, insyaAllah. Ya, satu lagu Ketika Cinta Bertasbih. Abang Syam ni otai gitaris kat Malaysia ni, dengan Abang Syam pun mereka respect. Kalau makan minum kopi dengan Abang Syam tak kedai kopi, yang datang tu dia tak datang ceramah, dia datang waktu minum kopi. Kita tengok memang betul-betul jebon. Jebon ni belum tengok lagi lah, tapi memang betul-betul jebon. Rugi kalau tak dengar Abang Syam main. Sebab kalau dulu saya cerita, Abang Syam buka cerita tak apa Abang Syam Abang Syam dulu punya cerita lah. Kalau Abang Syam pergi international, pernah bawa Abang Syam Beyonce, Abang Syam pernah sponsor sekali dengan artis Beyonce. Satu stage je Beyonce. Yang tu lah. Pernah satu stage. Sekali Abang Syam datang, kehadirannya datang ya, pernah kena bayar lebih pada 30 pernah kan? Abang Syam pernah sekali datang saja lebih pada 30 bayar pun ada kan? Itu dulu kita cerita dulu. Betul tak? Hebat. Sama macam yang masuk Islam tu apa tu? Yang dulu Yusuf Islam. Orang boleh tanya kepada dia, why Yusuf Islam? Get stable. Dulu kau nak perempuan datang kepada kau. Kau nak duit datang kepada kau. Dia duduk, dia datang kepada dia. Kau nak glamour datang kepada kau. Kenapa kau memilih sesuatu yang menghilangkan wanita, harta dan juga kedudukan kau? Dia kata aku lebih memilih yang lebih bernilai, iaitu hidayah Allah SWT. Lepas tu kita dengar Abang Syam main lagi, apa Ketika Cinta Bertasbih ni, perempuan sakit jangan duduk. Layan juga. Macam kita berapa ringgit banyak? Berapa ringgit macam? Harga kita? Harga kita berapa ribu macam? Itu Fender lain. Macam bukan jadi duta kita, duta Fender. Kita yang international ni duta dah. Kita ni duta bagi taruhan.
ni selalu saya main gitar dan itu merupakan outro kepada program lah. Tapi malam ni saya jemput khas seorang penyanyi daripada Germany. Dia cakap Germany je terus saya kan. Dengan ini saya menjemput penyanyi undangan kita pada malam ni, tak lain tak bukan Ustaz Ashraf. Cari dalam Google dia. Hai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu, namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan berpasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan aku, oh Tuhanku. Hai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu, namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku.
Terima kasih Masya Allah. Lagu okey. First time nyanyi dengan dia. Bagus tadi. Sumpah tak bohong. Okey, lagu yang kita boleh rasa feel dia. Dia kalau tanya dia macam Haji Ahmad Daud jugalah. Ya. Awak faham tak awak nyanyi? Kan? Awak feel tak awak nyanyi? Macam itulah kita. Satu lagu yang saya ingin share, satu lagi lagu yang tadi saya menyanyi tadi, kata di bawah jambatan dengan isteri saya. Lagu tu saya cukup suka. Dan saya menyanyi ketika audition Imam Muda. Dia kata okey, mengaji, kita mengaji. Selawat. Oh sudah. Tiba-tiba dia kata, Ustaz tolong nasyid. Saya terang, kita bukan kaki nasyid, kita kaki rock khabar. Tak minat nasyid dulu. Oh, nasyid. Tak apa-apa sangatlah. Dia suruh nasyid. Entah kenapa lirik yang keluar, lagu Hijaz. Cukup suka. Sebab dia bagi kekuatan. Setiap kali kita lemah, fras, gaji 350, sewa rumah 450. Ingat dulu zaman tu. Fras, nyanyi dengan isteri, cakap sabar dengan ujian, tanpa hisab akan diganjari. Nikmat yang diberi memudahkan untuk berbakti, menghargai pemberiannya. Itulah tanda bersyukur, akan ditambah lagi nikmat yang diberi. Sedih dia banyak Allah, hilang kesedihan. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama Ilahi. Kehendak Allah difahami, pandai menerima darinya. Demikian yang juga Allah SWT bukan pegang mikrofon ni nak tunjuk kata kita kaki karaoke dah. Kita ni apa dia pula ni? Macam kita moderator. Allah Terima kasih kepada Ustaz dan Abang Syam. Begitu menarik dan mengasyikkan sehingga moderator tidak tahu ingin berkata-kata sampai abang pula sampai Ustaz sendiri mengambil. Jadi sebelum kita menamatkan pada malam ini, ingin saya kongsikan kata-kata daripada Imam Hasan Al-Banna. Ada Islam diumpama seperti bangunan usang yang hampir roboh. Akan aku berjalan ke seluruh dunia mencari jiwa-jiwa muda. Aku tak ingin kutip ramai bilangan mereka, tetapi aku ingin hati-hati yang ikhlas untuk membantuku dan bersamaku membina kembali bangunan usang itu untuk menjadi bangunan yang tersergam indah. Jadi melalui kata-kata ini kita tengok macam mana Imam Hasan Al-Banna mementingkan jiwa-jiwa muda ini supaya Islam itu kembali gemilang seperti mana yang telah terjadi pada satu ketika dahulu. Islam itu menguasai dunia ini. Tetapi pada hari ini kita tengok Islam itu ditindas, di mana-mana Islam itu adalah yang terkebawah. Tetapi kita tidak mahu ini berlaku selamanya, kerana Islam itu adalah agama kita yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita tegakkan. Kerana itu adalah kunci untuk kita masuk ke syurga. Jadi mohon maaf sepanjang saya menjadi moderator tidak terkata banyak. Segala yang baik itu datang daripada yang mencipta dan segala kekurangan itu datang daripada yang dicipta. Jadi saya serahkan kembali kepada Sang Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Semoga segala ilmu yang bermanfaat pada hari ini dapat dijadikan panduan dan yang buruk dijadikan sepadan. Mendayung sampan perlahan-lahan, budi ke hulu sambil membuka. Ilmu yang mulia anugerah Tuhan, moga semua dapat manfaat. Subur melangit, rumpunan bulung, datang berteduh, putera tampan. Saya menyusun jari 10, ampun dan maaf diri mintakan.
Sesungguhnya segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kelemahan dan kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Sebelum bersurai, dijemput para tetamu jemputan untuk menjamu selera di ruangan makan yang telah disediakan. Saya sudahi majlis kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatian kepada semua pelajar. Sesiapa yang memegang